الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, maka tentang rukun-rukun iman inilah insya-Allah saya akan terang cara-cara untuk beramal dan percaya. Kita dah lepas dah pada membilang ataupun kita membicarakan tentang rukun iman yang 6 perkara di dalam kitab Kifayatul Mubtadi. Dulu kita dah bicara tentang rukun iman yang ada 6 tu. Percaya akan Allah Ta'ala, percaya akan sekalian malaikat. Yang ketiga, percaya akan sekalian Rasul. Yang keempat, percaya akan sekalian kitab. Yang kelima, percaya akan hari kiamat. Dan yang keenam, percaya akan qada dan qadar baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Dulu kita dah bilang satu persatu. Baik, kata tuan kitab ni, Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim, dia sebut maka tentang rukun-rukun iman inilah. Ya, rukun iman yang 6 perkara inilah. InsyaAllah akan datang. Saya akan terang. Saya akan huraikan. Tuan kitab ni kata, saya akan hurai, saya akan terangkan cara-cara untuk beramal dan percaya. Macam mana nak beramal dengan rukun iman yang 6 perkara. Dan macam mana nak mempercayai, nak meyakini rukun iman yang 6 perkara. Dia belum hurai lagi. Cuma dia bilang satu persatu sampai 6 perkara. Pasal apa? Tengok ya, kerana pasal apa dia kata dia akan terangkan, dia akan huraikan macam mana cara kita nak beramal dengan rukun iman yang 6 perkara ni. Dan macam mana nak percaya dengan rukun iman yang 6 perkara ni. Kerana tidak memadai, tidak mencukupi, tidak memadai, tidak mencukupi dan tidak mencukupi pada sah iman sekadar tahu membilang rukun-rukun iman ini dengan tidak betul
kepercayaan kepada tiap-tiap satu daripadanya. Jadi masyarakat kita pada hari ni dia cuma tahu bilang sahaja. Dia tahu bilang rukun 6 tu ada 6 perkara, dia kata. Rukun iman ada 6 perkara. Maka dia pun bilanglah percaya akan Allah Ta'ala. Yang kedua, percaya akan malaikatnya. Percaya yang ketiga, percaya akan Rasul. Yang keempat, percaya kitab. Yang kelima, percaya dengan hari kiamat. Yang keenam, percaya dengan qada dan qadar baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Tapi dia tak tahu. Dia tak reti macam mana nak dikatakan percaya, nak beramal dengan rukun-rukun iman yang 6 perkara tu. Dia tahu bilang sahaja. Okay? Sebab itulah tuan kita ni kata cukup bahaya ni. Kerana tidak memadai dan tidak mencukupi pada sah iman. Maknanya kalau ada orang dia pandai bilang, tapi dia tak tahu macam mana cara beriman dengan Allah, macam mana percaya dengan Allah Ta'ala, macam mana percaya dengan malaikat, macam mana percaya dengan sekalian Rasul, macam mana percaya dengan kitab, macam mana percaya dengan hari kiamat, dan macam mana percaya dengan qada dan qadar, dia tak tahu. Bahkan terkadang-kadang oleh kerana tak tahu tu, maka tersalah dia pada mempercayai ataupun beramal dengan rukun iman. Akibatnya apa? Akibatnya daripada kejahilan tu, daripada tak tahu tu, maka imannya tidak sah. Cuba tengok perkataan tuan kitab ni kata macam mana. Tidak memadai, tidak mencukupi pada sah iman. Maknanya kalau kita tak tahu macam mana cara-cara nak beriman dengan rukun iman yang 6 perkara ni, tahu bilang sahaja, maka tidak memadai pada sah iman. Maknanya apa? Kalau kita nak mendalami lagi ni, nak mendalami lagi kata tidak mencukupi, tidak memadai pada sah iman tu, maknanya orang tu dibilang sebagai orang yang tidak beriman di sisi Allah. Tidak beriman di sisi Allah. Kalau dia tak tahu macam mana cara-cara nak mempercayai, nak beramal dengan rukun iman yang 6 perkara ni, dan boleh jadi ada yang tersalah ataupun yang terkeluar daripada landasan ahli sunnah wal jamaah, maka boleh jadi imannya tak terpakai. Bila iman tak terpakai, maka dihukumkan orang tersebut yang tidak mengetahui cara-cara nak beriman dengan rukun iman yang 6 ni, dia tak tahu macam mana nak beramal, maka hukumnya orang tu tak beriman di sisi Allah. Okay, maksud sisi Allah ni, pada akhirat nanti ni, dia tergolong dalam golongan kafir yang akibatnya kekal di dalam api neraka. Ni yang banyak-banyak yang kita sebut ni. Padahalnya disebut bahawasanya ilmu ni adalah ilmu yang fardu ain. Maksudnya tidak dapat dikecualikan orang mukallaf daripada mengetahui ilmu ni. Jadi maknanya tiap-tiap daripada orang mukallaf sampai umur ada akal, maka wajib dia kena mengetahuikan segala perkara yang bersangkut dengan iman ni, dia wajib percaya dan dia kena tahu bagaimanakah cara-cara nak mempercayai, bagaimanakah cara-cara nak beramal dengan rukun iman yang 6 perkara. Kita takut apa? Kita takut nanti di akhirat kekal di dalam api neraka. Sebab apa? Kerana di akhirat nanti Islam dah tak pakai dah. Kita hanya pakai iman saja di akhirat. Sebab itulah anak kunci syurga tu iman. Bila sebut tentang masuk syurga je,
Mana-mana ayat dalam Quran, bila sebut masuk syurga je, dia bukan sebut yang Muslim atau bukan sebut yang Islam, tapi yang disebutnya lah amanu dan dan beramal soleh. Amalu bis salihat. Di antara salah satu daripada ayat Quran tu yang berbunyi innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini salah satu daripada ayat yang disebut di akhirat nanti ni. Yang terpakainya hanyalah iman. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kerana orang yang sah imannya ialah orang yang nak masuk syurga tu ialah orang yang sah keimanannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana sekalipun tetap dengan rukun iman ni wajib kita percaya dan kita kena tahu macam mana cara-cara nak mempercayainya. Kalau tidak, takut-takut iman tu tidak sah tanpa disedari dengan sebab kejahilan. Padahal rukun iman yang 6 ni bukan untuk dibilang atau dikira sampai 6. Rukun iman dah berapa? 6. Bilang 1, 1, 1, 1, 1 sampai 6 perkara. Tapi tak tahu cara-cara nak beriman. Bahkan kadang-kadang ramai yang tersalah pada mempercayai rukun iman yang 6 perkara. Baik, tengok ya. Itu kata tuan kitab ni. Dia kata tidak sah, tidak mencukupi pada sah iman. Mana tak memadai kalau bilang saja. Kerana tidak memadai dan tidak mencukupi pada sah iman. Sekadar tahu membilang rukun-rukun iman ini 6 perkara tu dia bilang dengan tidak betul kepercayaan kepada tiap-tiap satu daripadanya daripada yang 6 perkara. Dia mula-mula dulu dia cerita. Dia mengajar sana daerah Baling, daerah Sik. Dia pernah mengajar di daerah Baling, masjid-masjid daerah Baling, masjid-masjid daerah Sik. Maka berdasar pada pengalaman dia tu, maka dia dapati dulu mula-mula dulu ingat tak? Mula-mula dia karang kitab ni, dia kata dia mengajar di daerah-daerah Baling dan Sik ni, masjid-masjid ni, maka dia dapatinya orang-orang awam ni, orang Islam ni, dia tahu hanya bilang sahaja, tapi dia tak tahu cara-cara nak beriman dengan rukun iman tu ataupun nak mempercayai rukun iman tu mereka tak tahu. Sebab itulah kerana itulah lahirnya kitab Kifayatul Mubtadi. Lepas tu dia kata seperti berlaku kepada kebanyakan masyarakat. Masyarakat kita di hari ini. Sebab itulah dia kata dia mengarang kitab Kifayatul Mubtadi ni atas alasan itulah pengalaman dia mengajar sana sini dalam daerah Baling, daerah Sik tu, masjid-masjid surau-surau daerah Baling Sik tu, maka didapati masyarakat kita ni memang macam tu. Memang macam tu maksudnya tahu bilang saja. Bila kita tanya tergagau-gagau nak jawab. Itu menunjukkan apa? Bila tak boleh jawab menunjukkan apa? Menunjukkan jahil. Menunjukkan tak betul. Cara beriman tu tak betul. Jadi yang bahayanya tak sah, tidak memadai. Untuk bilang tu tidak memadai, tak mencukupi pada sah iman. Bukan makna orang yang pandai bilang rukun iman 6 perkara tu dia bilang 1 sampai 6 perkara tu sudah dipandang dia sebagai orang yang beriman? Belum. Sebab dia kena tahu bagaimanakah cara-cara nak beriman. Baik. InsyaAllah. Ini mukadimah dia. Dia akan datang nanti ni. Dia akan cerita secara detail. Secara tafsil. Bagaimana percaya akan Allah Ta'ala. Macam mana nak percaya dengan malaikat. Dia akan hurai satu persatu sehingga habislah
rukun iman yang 6 perkara. Baik, kemudian kata dia lagi erti ihsan. Jadi faham ya, ambil faham, tolong ambil faham. Dan sebenarnya dalam kitab ni dah cerita tak ada sensor-sensor dah ni. Dia direct to the point saja. Dia kata tidak memadai, tidak mencukupi pada sah iman. Ini kalau orang yang mengerti ni, dia dah takut dah ni. Sebab apa? Sebab bila pandai bilang saja, maksudnya iman dia masih lagi tidak sah. Masih lagi tak dapat nak membetulkan. Kalau pandai bilang sahaja, kalau orang yang ada hati tu, dia dah mula rasa takut dah. Sebab kebanyakan hari ni, orang tu hanya pandai bilang saja. Lebih-lebih lagi, macam mana yang saya pernah cerita dulu, rukun iman yang ke-6 tu, percaya dengan qadar tu, ramai dalam masyarakat kita ni yang tersalah. Bukan kata orang-orang awam, bahkan kadang-kadang yang bergelar ustaz pun, bila dia hurai qadar ni, keluar daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Banyak benda yang saya dengar. Banyak dalam YouTube, dalam grup WhatsApp dia hantar, banyak ustaz-ustaz kita salah bila bercakap dalam masalah qada dan qadar. Itu ustaz yang berceramah sana sini dalam TV, radio, tak cukup TV 1, TV 3, TV 4, TV 5. Semua bercakap, tapi bila bab qadar ni salah belaka. Itu ustaz tu. Apatah lagi orang awam yang tak pernah menadah kitab ni. Jaga baik-baik ni. Kalau nakkan bukti kata ada ustaz yang salah, saya boleh tunjuk dalam handphone ni. Tapi tak nak dah. Cukup-cukup dah tu. Kalau nak tengok juga, datang peribadi sendiri, datang jumpa saya tengok. Macam-macam. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang terkenal. Bukan ustaz-ustaz yang tak terkenal ni. Ustaz-ustaz yang terkenal. Orang suka ceramah dia. Tapi dalam bab qada tu hanyut. Hanyut dihurainya, hanyut lepas ke longkang. Lepas keluar daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita tengok satu persatu. Baik. Ini belum lagi. Ini masih mukadimah lagi ni. Dia akan datang sebut nanti percaya akan Allah Ta'ala tu. Satu persatu insya-Allah. Baik. Kemudian diteruskan lagi tulisan dia, kitab ni, arti ihsan. Sebagaimana yang lepas dah kita sebut dulu muka surat 4 dulu tu, kesempurnaan agama tu ada 3 perkara, atau bahasa mudah kita kata 3 perkara ni adalah juzuk-juzuk yang menyempurnakan agama. 3 perkara ni adalah juzuk yang menyempurnakan agama. Bila sebut agama, maka agama tu terdiri daripada 3 juzuk ni, 3 perkara ni. Kita dah bicarakan tadi apa? Islam, iman dan ihsan. Jadi 3-3 ni, Islam satu juzuk daripada agama, iman satu juzuk daripada agama, dan ihsan satu juzuk daripada agama. Bila kita sebut agama je, kita faham dah. Bila kita sebut agama je, maka kita faham dah. Dalam agama tu mesti ada 3 perkara ni. Faham kita lagi apa? Faham kita laginya, kalau tidak ada 3 perkara ni, maka itu bukan dinamakan agama. Agama tu mesti 3 ni. Islam, iman dan ihsan. Lain daripada 3 perkara ni, maka tak dinamakan agama. Walaupun ramai orang kata agama, tapi sebenarnya bukan agama. Saya bagi contoh, Hindu. Agama ke bukan? Bukan. Kenapa kata bukan? Sebab dalam Hindu tu dia tidak ada Islam, tidak ada iman dan tidak ada ihsan. Lagi pula Hindu tu bukan datang daripada Allah. Sedangkan Al-Quran kata inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang diiktiraf di sisi Allah Ta'ala tu ialah Islam. Jadi Hindu tu bukan Islam. Maka dia terkeluar daripada definisi agama. Tu sukatilah. Kalau ada orang tak nak terima, tu dia punya pasal. Tapi saya dah cerita dah. Sebab di mula kitab di muka surat 4 tu, kesempurnaan agama mesti ada 3 perkara ni. Kalau tidak ada 3 perkara ni, maka agama tu sendiri tak sempurna. Jadi kita dah hurai, kita dah bicara dah tentang masalah Islam, iman dan ihsan. Walaupun belum detail lagi, akan datang insya-Allah bila habis kitab ni, kita akan mendetailkan satu-satu daripada rukun iman tu. Okey. Jadi kita masuk pula nak bicara juzuk yang ketiga daripada agama yang menyempurnakan agama, ialah ihsan. Apa dia ihsan? Ihsan ialah ibarat. Bila-bila pun dalam kitab, bila jumpa kata ibarat, makna apa ibarat tu? Ibarat tu maknanya pertuturan, percakapan tentang berkenaan daripada mengerjakan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada taat-taat zahir ataupun taat-taat yang batin, dan menjauhi apa-apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala, sama ada maksiat yang zahir atau maksiat yang batin. Baik, bila sebut ihsan je, kalau dalam hadis tu kata ihsan, makna apa ihsan? Dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril. Okay? Yang mana dalam hadis Jibril? Hadis Jibril ni dah terkenal dah. Di mana Jibril merupa seorang lelaki tanya pada Rasulullah kan. Tanya tentang iman, tanya tentang Islam, dan tanya tentang ihsan. Nabi jawab, bila Jibril tanya, wa ma huwal ihsan ya Muhammad? Maka Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu jawapan daripada Rasulullah. Bila Jibril tanya, Jibril tu bukan tak tahu, tapi dia tanya tu kerana nak bagi tahu pada sahabat-sahabat. Maksudnya sahabat ni setengah daripada guru pada sahabat ni ialah Jibril. Sebab Jibril datang jumpa dengan Rasulullah, tanya. Bukan tujuannya nak tahu. Jibril tu tahu belaka dah jawapan-jawapan tu. Tapi nak bagi tahu pada para sahabat radhiyallahu anhum, ihsan tu ialah bahawa kamu melakukan ibadat anta'budallah seolah-olah ka'annaka seolah-olah kamu melihat akan Allah, ka'annaka tarahu. Ini makam yang pertama. Dalam makam ihsan ni dia ada 2 makam ataupun dia ada 2 pangkat. Satu pangkat kita buat ibadat macam mana seolah-olah kita melihat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Mana bila seseorang itu melakukan kebaikan ibadat, maka seolah-olah dia nampak Allah. Jadi bila kata seolah-olah dia nampak Allah, maka ibadatnya itu jadi sempurna segala sudut, perbuatannya, zahir dan batinnya, khusyuknya, kerana telah datang pada dia pangkat nak melihat akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makam yang paling tinggi dalam ihsan. Semasa seseorang itu melakukan ibadat. Baik. Makam yang kedua pula, fa illam takun tarahu, maka jika sekiranya kamu tak boleh dapat makam melihat akan Allah ni, tak dapat makam tu, makam pangkat, tak dapat nak melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sedarilah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka bahawa sesungguhnya kita kena sedar bahawasanya Allah Ta'ala tu melihat akan dikau. Jadi 2 makam. Makam yang pertama yang paling tinggi, makam yang kedua makam yang rendah dalam makam ihsan.
Dalam makam ihsan ni itu makam yang kedua. Makam yang ketiga ada tak? Tak ada. Dalam ihsan ni makam yang ketiga tak ada. Pangkat yang ketiga keempat tak ada. Dia ada dua aje. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu makam yang kedua. Makam yang pertama tadi ka'annaka tarahu. Seperti kamu melihat akan Allah. Jadi orang yang melihat Allah ni makam yang tertinggi sekali dalam makam ihsan kerana ibadatnya disempurnakan dengan seolah-olah melihat akan Tuhan. Dan makam yang kedua disempurnakan ibadat-ibadatnya tu zahir dan batin, ikhlas dan sebagainya. Dia sedar bahawasanya Allah sentiasa melihat akan dia. Itu yang ada di dalam hadis. Cuma dalam ni dia ambil makna ihsan secara rambang ataupun secara pukul rata. Ihsan tu ialah ibarat pertuturan daripada ataupun tentang mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kalau ada orang yang sentiasa taat, melakukan sebaik mungkin ataupun mengerjakan segala ketaatan tu sepada mana yang dia kuasa. Ditunaikan perintah-perintah Allah Ta'ala tu. Itu termasuk dalam orang yang ada makam ihsan. Satu, melakukan ibadat yang Tuhan suruh. Jadi yang Tuhan suruh tu ada yang wajib, ada yang sunat. Maka orang yang sampai makam ihsan ni, makam ihsan yang paling tinggi ni, mengerjakan yang wajib dan membanyakkan amalan-amalan yang sunat. Ada pun orang yang makamnya makam rendah, melakukan ibadat, tetapi mengerjakan yang wajib-wajib sahaja. Ataupun yang sunat tu sangat sikit dia buat. Sangat sedikit dia melakukan yang sunat. Sungguh pun yang wajib dia tak tinggal, tetapi yang sunat tu sikit saja dia buat. Itu makam yang rendah sikit daripada makam yang pertama tadi lah. Kemudian makam ihsan ni juga bukan hanya melakukan ibadat zahir dan batin, ataupun taat yang zahir, taat yang batin dengan sesempurna yang dia mampu. Tetapi makam ihsan ni juga orang yang makam ihsan ni menjauhi apa-apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Jadi bila ditegah ni, kalau tadi yang disuruh tadi ni terbagi kepada dua, iaitu yang wajib dan yang sunat. Maka yang ditegah ni juga terbagi kepada dua, iaitu yang haram dan yang makruh. Ada pun orang yang makamnya tinggi tu, bukan kata yang haram saja dia meninggalkan total, tetapi yang makruh juga dia berusaha untuk meninggalkan. Dia tak buat yang makruh. Kalau pada sudut ilmu fiqh kata makruh, dia tak buat. Macam itulah. Jadi menjauhi apa-apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Sama semata-mata menunaikan ibadat, menjauhkan maksiat tu semata-mata kerana mengikut perintah Allah Ta'ala. Mengikut perintah Tuhan lah. Maka orang tu ada makam ihsan. Cuma makam ihsan tu tinggi ke, rendah ke, itu masing-masing punya makam lah. Berserta dengan qasad, dengan niat, dengan tujuan atau cadang untuk mendapat pahala balasan baik daripada Allah Ta'ala di akhirat. Dan untuk melepaskan azab di akhirat. Ini ihsan nombor 3. Sebab apa kata makam ihsan nombor 3 ni? Kerana masih lagi berkehendak kepada balasan. Ada pun orang yang makam dia ka'annaka tarahu tu, seolah-olah dia melihat akan Allah Ta'ala tu, maka dia melakukan ibadat semata-mata kerana mardatillah, kerana
keredaan, nakkan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana nakkan pahala, atau bukan kerana nakkan syurga, atau bukan kerana takut kepada dosa, ataupun takut kepada neraka, tak. Sebab syurga, pahala tu makhluk. Neraka tu makhluk. Dosa tu makhluk. Maka mereka tidak peduli kepada makhluk. Itu makam yang tinggi lah. Adapun makam yang ketiga ni masih lagi nakkan balasan pahala. Tujuan cadang nak pahala, cadang nak ke syurga, tak nak kepada neraka, tak nak kepada dosa, nak melepaskan diri daripada azab. Itu makam yang ketiga lah. Makam rendah. Okey. Makam nombor 2 macam mana? Atau mengerjakan dan menjauhi yang tersebut. Mengerjakan, jadi mengerjakan taat ni, zahir dan batin, dan menjauhikan yang tersebut, jadi yang ditegah tu, zahir dan batin, semata-mata mengikut perintah Allah Ta'ala dengan qasad dan cadang untuk dapat berdamping diri, mendekatkan diri dengan Allah, ataupun untuk sampai kepada Allah. Ini makam ihsan yang nombor 2. Jadi nombor 2 ni baik sikit daripada yang nombor 3. Kalau kata guru kami, nombor 3 tadi ni, makam ihsan tu makam orang korporat. Dia nak untung saja. Dia tak nak rugi tak. Itu makam orang korporat. Nombor 3 tu dia nak balasan. Dia buat apa saja pun dia nak balasan. Ataupun ada yang kata makam ihsan nombor 3 ni adalah makam kanak-kanak. Kenapa kata makam kanak-kanak? Kerana kanak-kanak ni, budak-budak ni kalau kita suruh aja, dia nak upah. 20 sen. Upah aiskrim. Nak upah macam tu. Jadi makam ibadat macam tu, makam orang korporat ataupun makam kanak-kanak. Dua lebih kurang sama je ni. Tapi makam orang yang nombor 2, makam ihsan ni, dia tak nak balasan apa-apa. Cuma dia nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sampai kepada Tuhan sahaja. Nak sampai kepada kasih sayang Allah aja. Jadi orang makam nombor 2 ni tandanya apa? Tandanya ialah sentiasa mereka itu di dalam redha dengan ketentuan Allah. Sama ada kena COVID, redha. Tak ada mengerang, tak ada, redha. Redha dengan Allah Ta'ala tu. Itu tanda orang makam nombor 2 ni. Kalau makam dia mengerang tu, itu makam nombor 3 tu. Jadi redha dengan ketentuan Allah Ta'ala ni, sama ada baik ataupun jahat ataupun buruk, redha je. Tak ada kata tak ada. Terima je. Terima saja. Batuk berkali-kali pun tak apalah. Baik. Ataupun dapat kebahagiaan, dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Maka dapat nikmat tu tidak sampai mereka tenggelam dalam nikmat. Mereka nampak yang bagi nikmat tu Allah, Tuhan. Itu tanda orang yang makam ihsan yang nombor 2. Baik, tengok ya. Cuba tengok makam yang pertama pula. Atau mengerjakan yang taat-taat tu dan menjauhi akan yang maksiat-maksiat tu. Okay. Yang tersebut. Yang tersebut tu kalau yang mengerja tu yang baik-baiklah. Taat-taat. Kalau menjauhi tu yang maksiat-maksiat. Semata-mata mengikut perintah Allah Ta'ala. Jadi makam yang ini ni, makam ni dia dalam dia punya ilmu pengetahuan dia berkenaan dengan perintah Allah Ta'ala tu. Perintah Allah sama ada suruh buat baik tu dengan suruh menegah daripada melakukan kejahatan tu, mereka faham lebih dalam. Umpamanya begini. Umpamanya orang yang makam ihsan yang pertama ni, walaupun Allah Ta'ala suruh tu atas jalan sunat, tapi mereka punya ilmu
yang Allah suruh dalam hukum sunat tu, ada terkadang-kadang makam yang pertama ni dia mewajibkan atas dia nak mengerjakan yang sunat ni. Sebab mereka punya ilmu lebih tahu apa yang Allah Ta'ala perintah yang sunat tu. Tu dia. Jadi menjauhkan maksiat ni bukan sekadar maksiat yang jelas-jelas maksiat tu. Bahkan terkadang-kadang benda tu bukan maksiat tetapi sebab mendorong mereka untuk melakukan lebih daripada itu. Maka kadang-kadang mereka anggap yang baik tu juga adalah satu benda yang maksiat. Umpama, contoh ni kadang-kadang kalau nak dihuraikan mungkin ada orang tak faham. Tapi makam tu contohnya, umpamanya seorang yang makam ni katakanlah dia dapat rezeki pada hari itu RM10 rezeki contoh tapi keperluan dia hanya RM2 sahaja. Keperluan seharian dia RM2 sahaja. Maka dia akan ambil RM2 tu saja yang digunakan untuk keperluannya hari itu. Yang RM8 lagi tu walaupun dia belanjakan dia anggap belanja yang lebih daripada RM2 tu dia anggap maksiat. Ini orang yang makam yang pertama ni macam tu. Dia tak ada simpanan, tak ada. Dia tidak ada jenis simpan untuk besok atau simpan untuk saat lagi, tak ada. Itu makam yang pertama tu. Kalau dibelanjakan juga yang RM8 tu, dibelanjakan juga, maka hukumnya adalah di sisi mereka dinamakan maksiat. Sedangkan di sisi makam yang atas dua tadi ni tak maksiat. Sebab itu usaha dia dapat daripada nikmat Allah Ta'ala RM10. Tapi sebabkan keseharian keperluan dia RM2 je. Maka dia guna sebanyak tu saja. Dia ambil RM2 saja. Yang RM8 lagi tu diinfakkan ataupun disedekahkan. Ataupun dia tak belanja. Dia tak ada simpanan-simpanan. Macam itulah kehidupan para Nabi, para Rasul alaihimussalatu wassalam. Baik. Itulah. Jadi menjauhi yang tersebut semata-mata mengikut perintah Allah dengan tidak ada qasad dan cadang hendak apa-apa balasan. Tak ada. Hanya semata-mata kerana memandang Allah Ta'ala itu Tuhan. Ini makam yang pertama ni. Dan dia hamba. Maka ia junjunglah apa yang Allah Ta'ala perintah. Inilah dikatakan orang-orang siddiqin. Orang-orang yang benar kehambaan kepada Allah Ta'ala. Inilah ihsan yang nombor 1. Makam ihsan nombor 1 ni kan, dia tak pandang kepada batang tubuh dia. Dia pandang kepada yang menjadikan batang tubuh dia. Kalau dia melakukan ibadat, dia tak pandang kekuatan tu daripada batang tubuh dia. Bahkan dia memandang kepada yang menjadikan ibadat tu atas diri dia. Dia pandang ke situ. Jadi makam yang pertama ni lebih daripada makam yang kedua dan lebih-lebih lagi dengan makam yang pertama iaitu makam yang nombor 3 tadilah. Ni masing-masing. Sebenarnya makam ihsan ni dia ada 2 sahaja. Ada 2 je. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. 2 tu je makam dia. Tapi Tok Guru ni ikut makam orang awam. Kalau ikut makam ihsan ni, orang awam tu tak termasuk ada dalam makam ihsan. Sebab tu dalam kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, dia kata makam ihsan ni dia kata ialah syarat kesempurnaan Islam dan iman. Maknanya kalau orang yang tidak ada makam ihsan, tak ada makam ihsan. Saya sebut ni tak ada makam ihsan ni ialah orang-orang awam. Orang awam yang kadang-kadang dia buat ibadat bukan pasal ilmu. Sebab itulah bagi saya kan, tengok berdasar kepada hadis Nabi tu, yang kata ka'annaka tarah
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua je makam ihsan. Ada pemakam orang yang buat ibadat, zahir buat ibadat. Memang hati dia sentiasa nak pergi masjid semayang dan sebagainya. Tapi nak ditunaikan ibadat tu bukan kerana ilmu. Bukan kerana pengetahuan. Maka mengikut guru kami, orang yang melakukan ibadat, dia buat ibadat juga. Meninggalkan maksiat juga. Tetapi mereka buat ibadat atau meninggalkan maksiat tu ialah dengan kejahilan. Maka kalau tengok dalam kitab tasawuf, terutamanya dalam kitab Minhajul Abidin, maka dalam kitab Minhajul Abidin tu menyebutkan kita ni ada berapa aqabah yang kita nak kena langkah. Ada 7 aqabah yang kita nak kena langkah untuk dapat syurga tu. Di antara aqabah yang pertama tu ialah aqabatul ilmi. Maksud aqabatul ilmi tu maksudnya macam mana pun nak selamat, mesti dengan ada ilmu. Tak ada ilmu, dia takkan selamat. Buatlah ibadat cara mana pun. Buatlah ibadat macam mana sekalipun. Kalau ibadat tu berdasar kepada kejahilan, bukan pasal ilmu, maka ibadat tu tertolak. Kata guru kami, 99.99% ibadat orang jahil ni tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab aqabatul ilmu tu dia tak jalan. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang kata, aku tak nak mengaji, aku nak selawat aja. Dibimbangi selawatnya tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Sebab dia selawat kerana jahil. Bukan kerana ada ilmu, tapi kerana jahil. Jaga-jaga ni. Okey. Jadi orang yang nombor 1 ni makam ihsan yang pertama. Dinamakan orang yang siddiqin, orang yang benar-benar kehambaan dia dengan Allah Taala. Inilah ihsan nombor 1, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau baca hadis kena tajwid ke? Kalau baca hadis kena tajwid ke? Tak ada kan? Hadis tu bukan Quran. Kalau baca tajwid jenuh lah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Jenuh lah macam tu. Sebab tu dalam masalah ni tuan-tuan, ilmu tajwid ni bukan fardu ain. Tapi ilmu yang ni fardu ain. Baik. Jaga. Bukan kata apa-apa dah ni. Cuma kadang-kadang ada orang silap faham. Ada yang mengatakan kalau salah baca doa iftitah dalam solat, batal solat dia kata. Nak kena tajwid juga doa iftitah tu. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Kalau kita tak dengung kabira, batal dia kata. Oh, letih lah macam tu. Letih lah macam tu. Okay? Itu bukan ayat Quran. Itu doa. Doa. Jadi dalam hadis Nabi dia kata anta budallah, bahawa beribadat kamu akan Allah Taala. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat akan dia, yakni melihat akan Allah. Dengan mata hati, bukan tengok dengan mata kepala. Mustahil dalam dunia ni tengok Allah Taala dengan mata kepala. Tapi kalau di akhirat tak mustahil. Sebab ada ayat Quran kata. Baik. Itu makam yang pertama. Ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah. Ini makam yang kedua. Maka jika tiada kamu melihat akan dia, tak sampai makam nampak Tuhan tu dengan mata hati tu, fa innahu yaraka. Maka sedarilah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tu yaraka, sentiasa melihat akan kamu. Baik. Jadi itu mukadimah. InsyaAllah lepas ni cara-cara beramal dengan rukun iman. Dimulai dengan rukun iman yang pertama.
Macam mana nak membetulkan kepercayaan kita dengan Allah Ta'ala Tuhan. Yang kita nak kata rukun iman pertama tu, percaya dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak sahkan iman kita percaya dengan Allah tu? InsyaAllah rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan Allah ni ada dua cara. Kedua-dua ni wajib atas kita orang mukallaf mengetahuinya. Kalau ada yang tak tahu, maka takut membawa kepada tidak sah keimanannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dua cara tu? InsyaAllah kita sambung nanti minggu depan pada masa dan waktu yang sama. Minggu depan insyaAllah. Jadi kita berhenti dulu. Cara-cara beramal dengan rukun iman yang pertama, iaitulah percaya dengan Allah. Baik, ada soalan? Ada soalan dalam ni? Tak ada Okey, kalau tak ada, kita berhenti setakat dulu insyaAllah. Ada soalan ke dalam Zoom kita ni? Ada siapa-siapa nak tanya? Silakan. Ada? Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Saya Nurmala. Saya nak tanya Tuan Guru, kalau kita kan orang jahil, macam mana kita nak usahakan supaya orang kata ibadat kita tu kita buat yang terbaik? Macam mana cara itu? Alhamdulillah lah. Hadir kita pada petang ni, nak masuk dalam Zoom meeting kita ni, walaupun tak berdepan sekalipun, tapi ini teknologi moden, maka jawapan saya beginilah. Sebenarnya dalam agama kita Islam ni, sebelum kita baligh tu, kita sudah sepatutnya selesai kita punya ilmu yang fardu ain dalam bab ibadat, dalam bab akidah dan dalam bab adab. Okey. Sebab ilmu yang fardu ain ni hanya 3 sahaja. Iaitulah ilmu tauhid ni yang kita nak mengaji sekarang ni. Kemudian ilmu fiqh dan yang ketiganya ilmu tasawuf. Jadi bila sebut macam mana nak bagi Allah Ta'ala terima tu, mestilah ibadat itu mengikut ilmu yang kita mengaji. Kalau kita nak semayang, maka kita kena ada ilmu berkenaan dengan solat. Daripada A sampailah Z yang dimasuk dalam ilmu yang fardu ain. Begitu juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Umpamanya nak puasa, nak bayar zakat, nak berhaji dan sebagainya. Mestilah kena belajar dulu. Sebab itu ilmu yang fardu ain, ibadat yang diwajibkan. Maka mestilah dengan ilmu. Kalau kita buat tanpa ilmu, maka ibadat tu tertolak, tak diterima. Kalau ibadat tu kita buat, sungguh pun kata setengah ulama, sungguh pun betul pada zahirnya betul sekalipun, tetapi tak dapat juga diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana buat dengan ketiadaan ilmu atau dengan tidak ada pengetahuan, jahil pada kata lain. Maka ini berdasar kepada hadis atau berdasar kepada perkataan ulama. Yang ulama kata
Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang tidak ada ilmu, dia beramal, maka amalannya itu ditolak dan tidak diterima. Jadi sama juga dengan masalah akidah ni. Akidah ni sepatut kita dah lepaskan bab akidah ni sebelum kita balik lagi. Sebab tu daripada hadis riwayat daripada Jundab bin Abdullah, dia kata bahawasanya kami dulu belajar iman dulu dengan Rasulullah masa kami masih dekat kanak-kanak, tapi belum balik lagi, dekat-dekat nak balik dah. Dia belajar iman dulu dengan Rasulullah, belajar akidah dulu dengan Rasulullah, belajar tauhid dulu, lepas tu baru belajar Quran. Lepas tu baru belajar Quran. Nampak? Jadi tak apalah puan. Jangan susah hatilah. Maksudnya apa? Maksudnya ialah sekarang ni kita teruskan pengajian kita. Itu terserah pada Allah Ta'ala lah. Kita dah usaha dah, walaupun kita dah peringkat umur kita dah senja dah, ataupun umur kita dah petang dah sekalipun, tapi kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita yang dulu, kesalahan kita yang dulu, Allah Ta'ala ampunkan. Allah tolong jangan tinggalkan pengajian yang fardu ain. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Sama-sama. Puan Nomala jangan panggil saya Tok Guru lah. Saya bukan Tok Guru pun. Saya biasa-biasa je. Panggil saya Ustaz biasa-biasa je. Tak ada, jangan panggil Tok Guru. Saya bukan ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Silakan. Bagaimana? Sekarang ni bila kita sebut makam ihsan ni, maka tak dapat tidak anta'budallah. Sebab tu ihsan ni kalau kita nisbah kepada ilmu tu, ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu kesufian. Sebab ilmu kesufian ni dia mendidik atau dia mentarbiyah untuk kita untuk kita melakukan sebanyak-banyak ibadat yang mungkin. Sebab itulah orang yang ilmu tasawuf ni maka dia sentiasa dalam keadaan ilmu tauhid ni dah benar, fiqhnya pun dah betul, maka dia akan tumpu kepada ilmu tasawuf macam mana nak mendidik hati. Jadi cara dia tu macam mana? Tu ada dalam kitab Minhajul Abidin ada 7 aqabah yang kita nak kena lawan. Di antaranya aqabatul ilmi, kemudian aqabatul nafsi, nafsu, nak kena lawan, jin, manusia, syaitan, dunia. Itu semua nak kena lawan dengan memperbanyakkan zikrullah, ibadat-ibadat yang sunat. Yang tu kena cari gelanggang dia sendiri tu. Siapa yang tanya ni? Dia itu kena cari gelanggang dia lah Ustaz. Cari gelanggang dia. Ni sebab tu gelanggang tu nak kena buat. Nak kena buat gelanggang tu kita kena buat. Cari orang tasawuf nak kena buat gelanggang dia tu. Kita sekarang kita selesaikan fardu ain kita dalam tauhid kita ni. Jadi kalau tauhid tak betul sekalipun, masuk tasawuf rosak juga. Ataupun fiqh tak betul, masuk tasawuf rosak juga. Wallahu alam. Baik, ada lagi? Tak ada. Okey, insya-Allah. Kita berhenti setakat ni dulu dan insya-Allah kita sambung nanti pengajian kita pada hari yang sama dan waktu yang sama minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata', ya khafi ya lutuf, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa rada sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لك أهلا يا من يسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخي يسير علينا كل عسير وتسوسع عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف ما لا يخاف منك الله بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك تلاتنا وقنبنا بكنفك الذي لا يرب وارحمنا بقدرتك علينا فلا ننكر ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.